أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih kepada Imam majlis kita pada malam ini dan bahagia pengurusi dan seluruh ahli dan kuasa takbir masjid negeri. Yang saya hormati tuan-tuan guru, para alim ulama, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat di semua peringkat, tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita niat i'tikaf. Kadang-kadang kita lupa nak niat i'tikaf. Disebut oleh para ulama bahawa ada 3 kerugian orang yang masuk ke masjid. Ini orang yang masuk masjid. Orang yang masuk ke masjid, kalau kita tak pelihara, tak jaga sungguh-sungguh, kita ada 3 kerugian. Yang di luar masjid lagi banyaklah. Yang masuk dalam masjid. Yang pertama, kerugian pertama, mereka tidak berniat i'tikaf sepanjang berada dalam masjid. Kerugian kedua, dia ada masa sembahyang sunat atau tahiyatul masjid, tapi dia terus duduk dalam masjid. Kerugian ketiga, dia ada peluang mendapat saf pertama waktu dia masuk masjid, tetapi dia tidak mengambil peluang tersebut. 3 ni biasa berlaku pada kita. Sebab tu bila kita masuk masjid, pertama yang mesti dapat yang pertama, saf pertama. Rebutlah saf pertama. Kerana kata Nabi, kalaulah mafhum pada hadis, kalaulah kamu tahu apa yang ada pada saf pertama, nescaya kamu akan berebut untuk mendapatkannya. Dan kamu rela cabut undi. Menunggu giliran untuk dapatkan saf pertama. Besar fadilat saf pertama. Di antara disebut hadis, orang dapat saf pertama ni ialah mendapat salam daripada Allah Ta'ala. Saf pertama saja. Orang duduk saf pertama mendapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab sekalian, tolong ingatkan saya tentang waktu insya Allah. Malam ni kita bicarakan sedikit soal kebetulan kita masih lagi berada pada bulan Muharram. Walau hijrah Nabi itu tidak berlaku pada bulan Muharram. Hijrah Nabi berlaku pada bulan Rabiul Awal. Tetapi kita mengambil sempena bulan Muharram sebagai bulan hijrah. Sewaktu Nabi SAW menyuruh hijrah, dan hijrah ini bukan berlaku pada Nabi Muhammad, semua Nabi-Nabi, semua Rasul-Rasul. Sebab itu dikatakan orang yang hijrah ialah orang yang akan mencatat kejayaan. Orang yang hijrah, dia akan mendapat kejayaan. Bahkan hukama menyebut air sungai itu kalau dia tak bergerak, kalau dia tak mengalir, akan berbau busuk dia. Jadi dia hilang, dia tak berbau tu kan dia bergerak. Manusia pun sama. Kalau kita bergerak, tidak duduk statik setempat, kita akan dapat kejayaan yang sangat besar. Bulan itu, kalau purnama setiap malam, tidak ada siapa nak puji dia. Tak ada siapa nak tarik perhatian dia. Orang puji indah dia kerana dia purnama tu sebulan sekali. Dia bergerak. Sama juga manusia. Berlaku proses pergerakan, penghijrahan, dia akan dapati di sana ada kejayaan yang sangat banyak. Semua bangsa di dunia. Semua bangsa di dunia. Bahkan kalau kita lihat, kita sendiri pun perlu proses penghijrahan tersebut dalam konteks fizikal. Tapi hakikat sebenar, hijrah ialah perubahan. Perubahan, bergerak atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itu, dalam hadis Nabi SAW baginda menyebut, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Fa iza stumfirtum famfiru. Kata Nabi SAW, tak ada lagi hijrah selepas berlakunya pembukaan kota Mekah. Dari segi fizikal. Allah Ta'ala mudah je tuan-tuan. Apa perlunya sahabat Nabi hijrah ke Madinah? Allah Ta'ala kan maha berkuasa. Iza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Tapi kenapa kena hijrah? Dan hijrah itu satu proses. Sebenarnya yang paling besar pada hijrah tu bukan berpindah tu. Ketaatan kepada perintah Allah dan Rasul.
Ya, ketaatan itu. Ya, ketaatan itulah yang paling penting. Bila Nabi suruh hijrah, sahabat hijrah ke tidak? Sebab hijrah ni perintah Allah. Ya. Ketaatan tu yang paling penting. Ya. Sebab itu mereka yang hijrah ke Madinah secara fizikal, kita bincang dua bahagian malam ni. Ada 5 golongan. Dalam bab hijrah ni ada 5 golongan. Golongan pertama, golongan yang terus bila dengar perintah hijrah, dia terus hijrah. Ya, terus hijrah. Ini golongan pertama. Ya. Nampak kebaikan, dia terus ambil kebaikan. Dia terus buat. Ini golongan pertama. Orang yang pertama hijrah, bukan Abu Bakar Siddiq, bukan Umar Al-Khattab, bukan Osman bin Affan, bukan Ali bin Abi Talib, bukan Talha, bukan Zubair. Orang pertama hijrah ialah keluarga Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni akhir jadi isteri Nabi SAW. Tapi masa tu dia berhijrah bersama suami dia. Dicatatkan bahawa inilah orang pertama. Dan sahabat-sahabat yang lain, kibar dari sahabat disebut as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. As-sabiqun. Kalau tuan baca dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala sebut wa kuntum azwajan salasah. Kita nanti di akhirat Allah akan pecahkan manusia pada 3 kumpulan. Ya, ashabul yamin, lima ashabul yamin, kumpulan kanan. Yang kedua kumpulan kiri. Yang ketiga golongan as-sabiqun. Ya, as-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun fi jannatin na'im. Jadi orang yang ketiga ni yang paling dekat dengan Allah, yang ketiga ni, bukan kumpulan pertama. Yang pertama kumpulan kanan, yang beriman, yang soleh, yang berakhlak baik. Ini kumpulan yang kanan. Tapi yang paling baik bukan yang kanan ni, tuan-tuan. Bukan yang kanan ni. Yang paling baik ialah golongan yang berebut mendahului kebaikan. As-sabiqun as-sabiqun. Yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Sebab tu orang yang pertama hijrah dapat kelebihan yang luar biasa. Orang yang akhir hijrah, Allah tak terima hijrah dia dah. Ya. Jadi oleh kerana itu, siapa yang dulu buat, macam tuan-tuan masuk masjid, siapa yang dulu ambil peluang sah pertama, ya. Siapa yang dulu sedekah, siapa yang dulu melakukan kebaikan. Sebab orang yang melakukan kebaikan ini semua orang buat baik, tapi pahala kita sama? Tak sama. Orang yang mendahului orang lain, dia mendapat pahala, semua orang ikut dia di belakang. Contoh katalah tuan-tuan nak derma, kita angkat tabung derma, kita pun ambil duit kita, kita bos itu. Tuan-tuan tahu tak, orang yang derma pertama ni, dia mendapat pahala semua orang derma kemudiannya. Ya. Dalam hadis Nabi sebut, man da'a ila huda, kana lahu binal ajri, mislu juri man tabi'ahu, la yanqusu min ujurihim syai'a. Sesiapa yang melakukan kebaikan, dia mendapat pahala kebaikan yang dia buat. Dan semua kebaikan-kebaikan mereka yang mengikutinya di belakangnya. Ya. Masya Allah. Ya. Dalam masjid ni siapa yang paling besar pahala, tuan-tuan? Ingat satu hari ada seorang pakcik tanya, Ustaz nak tanya sikit siapa yang paling banyak sekali pahala? Kata Ustaz tu, yang paling besar pahala imam lah. Dia fikir imam. Saya pun duk fikir imam, tuan-tuan. Dulu-dululah saya duk fikir yang paling besar sekali pahala imam lah. Sebab dia mengimamkan semayang dan kita semayang di belakang dia. Ya. Tok Bila dengar tu, Tok Bila tak puas hati jawapan Ustaz. Tok Bila kata, Ustaz, saya rasa bukan imam. Yang paling besar sekali Bilal. Kalau Bilal tak bang, Tok Imam tak datang. Ya. Yang menyebabkan ramai hadir ni, Bilal. Memang dalam hadis pun Nabi sebut Bilal. Bilal ni di akhirat besok, di pada mahsyar, ditinggikan darjat dia. Dan hadis sebut dipanjangkan tekuknya. Kata ulama, ditinggikan darjatnya hingga orang ramai nampak ni Bilal. Yang sebenarnya simbolik. Bilal tu simbolik kepada orang yang menyeru kebaikan. Siapa-siapa saja. Bukan Bilal tu merujuk hanya Bilal azan. Tak. Kalau Bilal azan, seorang je lah. Satu masjid mungkin 2 atau 3. Maksudnya orang yang menyeru kepada kebaikan. Sebab dia mendapat pahala besar. Ya. Kata Noja, kata Tok Siap, saya kata Ustaz, saya rasa Bilal pun tak betul. Ya. Yang paling besar pahala, Tok Siap, kalau Tok Siap tak buka pintu masjid, Tok Bilal pun tak boleh bang. Ya. Ya.
Duduk keliling masjid, tak boleh azan pasal apa? Tak siap tak buka pintu masjid. Akhir kata ustaz tu yang paling besar pahala yang buat masjid ni. Kalau masjid tak ada tu siap pun tak boleh buka masjid. Ya. Tak apalah, saya nak sebut bagaimana kita berlomba melakukan kebaikan. Yang pertama. Golongan kedua, mereka yang hijrah tapi lambat hijrah. Hijrah. Ya, orang lain, kawan-kawan lain dah mula buat baik, dah mula tinggal maksiat, dah mula taat perintah Allah, dah mula jadi. Tapi dia nak, dia ada keinginan, tapi dia lambat. Golongan disebut dalam Quran. Bila golongan yang kedua ni, dia lambat hijrah ke Madinah. Bila dia sampai di Madinah, ya, sebab isteri dia, ini kisah yang berlaku zaman Nabi SAW di kalangan para sahabat. Dia berlaku zaman kita. Kadang-kadang suami tu nak hijrah, suami tu nak buat kebaikan. Dalam kes ni, isteri dia bimbang, dia kata biarlah dulu nanti. Kadang-kadang suami tu kata kita tunggu dulu. Bila dah standby semua, kita dah ready, harta di Mekah ni kita jual dulu, kita dapatkan modal, ya, kita jual semua dulu, kita hijrah. Ya. Golongan pertama tadi, bila perintah terus tak peduli harta, tak boleh apa, terus hijrah. Ini golongan pertama, yang terbaik. Yang kedua dia hijrah, tapi dia lambat sikit. Jual harta dulu, cari peluang dulu, tengok tenang apa semua. Tekanan pun dah tak banyak, apa semua, orang dah lupa. Barulah mereka hijrah ke Madinah. Sebab hijrah ni 6 tahun tu kan. 6 tahun. Ya. Selepas pembukaan kota Mekah tahun ke-7. Ya. Selepas terbukanya kota Mekah, baru tidak dianggap hijrah. Siapa yang hijrah lepas pembukaan kota Mekah, mereka tak dapat pahala hijrah. Pahala hijrah ni hanya 6 tahun saja. Ya. 6 tahun. Jadi ada sahabat Nabi, ada di kalangan mereka yang hijrah lambat ke Madinah. Bila dia sampai di Madinah, maka dia tengok kawan-kawan dia dah alim. Dah banyak hafalan Quran, dah banyak tahu hadis Nabi SAW, dah banyak amalan-amalan. Banyak dia tahu. Sebab hijrah bersama Nabi, duduk bersama Nabi. Ya. Bila dia tengok begitu, dia kecewa, dia frust. Ya. Maka dia balik rumah dia marah isteri dia. Dia kata, kerana kamulah, aku lambat, kita lambat hijrah. Orang lain semua dah banyak hadis Nabi tahu, banyak ilmu dah tahu, banyak amalan dah tahu. Kamulah dulu. Dia marah pada isteri dia. Ada ni. Saya tengok muka-muka ni ada ni. Ya. Dia nak buat baik, tapi dilengahkan oleh ahli keluarga dia. Kadang-kadang suami, kadang-kadang isteri. Bila dia menegur isteri dia, bila dia marah pada isteri dia, Allah Ta'ala tu ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Orang beriman, sesungguhnya sebahagian di antara isteri kamu, sebahagian anak-anak kamu ni sebenarnya musuh bagi kamu. Allah guna istilah aduwwan lakum, musuh kamu. Ya. Jadi, tapi Allah Ta'ala tak suruh perangi sepatut kalau musuh perang. Fahzaruhum, berhati-hati dengan mereka. Isteri kena berhati-hati, kadang-kadang perintah suami itu tak betul dengan syarak, tak betul dengan Islam. Ya. Suami pun sama, kadang-kadang kena berhati-hati, kata Allah, tidak semua kehendak isteri itu kita kena ikut. Ada kehendak dia yang bercanggah dengan syarak. Fahzaruhum, maka hati-hati. Ya, ingat mengingat. Ya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu maafkan dia, ya, maaflah salah silap dia, ya, ampunkan salah silap dia, ya. Itu lebih baik bagi kamu dan Allah Taala Maha Pengampun. Tak usah marah pada isterilah. Ya, ayat ni maksud tak usah marah pada isterilah. Kamu lambat hijrah, sepatutnya kamu bimbing isteri, tapi yang kamu diikut dia pasal apa? Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Dah lepas. Jangan buka cerita yang lama. Cerita lama ni untuk panduan saja. Kalau kita ungkit balik, dia tidak mendatangkan kebaikan. Yang kedua. Yang ketiga, mereka yang tidak hijrah kerana uzur. Ya, tua, tak tahu jalan. Ya, tak tahu jalan nak pergi Madinah.
atau tua tak mampu nak pergi. Ada sahabat yang mati dalam perjalanan. Ya, dia keluar daripada Mekah dan dia mati dalam perjalanan. Puan-puan musyrikin menuduh Muhammad membunuh sahabatnya. Ya, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran ya, tentang bab ini, iaitu orang yang mati dalam hijrah, dia mendapat pahala hijrah walaupun dia belum sampai ke Madinah. Ya. Ini golongan ketiga. Ada sahabat Nabi yang tak tahu jalan ke Madinah, tapi dia gagah juga untuk keluar, jadi sesat. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia sesat dalam perjalanan. Jauh dia sesat. Dia mendukung anak kecil masa tu. Ya, bila dia sesat jalan, jauh dia dah pergi, baru dia sedar dia tersalah jalan. Dia patah balik dalam keadaan dia kehabisan bekalan air. Makanan habis, air pun habis. Anak dia tak mampu nak berjalan, dikendung anak dia. Akhir dia jatuh. Ya, bila anak dia demam, dia dukung anak dia. Dan dia pun pengsan dalam perjalanan tersebut. Sehinggalah Allah Ta'ala bila dijaga daripada pengsannya, dapati ada air yang diturunkan oleh Allah kepada dia. Ya, ini sejarah. Ya, kalau buka Quran, kita jumpa kisah yang hampir sama kepada Maryam. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qalu ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bila Zakaria masuk dalam mihrab, maka dapati Maryam duduk dalam mihrab, maka dapati ada makanan. Maka Zakaria bertanya pada Maryam, anna laki hadza, kamu dapat mana makanan ni? Qal huwa min indillah. Allah Ta'ala turunkan rezeki. Ada yang sebab tu orang yang tak tahu jalan, yang tak ada teman, yang uzur, yang sakit, dimaafkan, duduklah di Mekah. Ya. Walaupun duduk di Mekah, tapi dia mendapat pahala hijrah. Ya. Yang keempat, mereka yang tidak hijrah ke Madinah kerana malu mata, terhutang budi dengan Abu Lahab, terhutang budi dengan Abu Jahal. Yang paling kita bimbang sekali. Mereka ni orang Islam, dah beriman dengan Nabi SAW. Bila diturun perintah untuk hijrah, dia rasa berat hati untuk hijrah. Sebab dia masa itu dia menyembunyikan keislaman masing-masing, bukan zahir. Di Mekah tak tahu siapa yang Islam, siapa yang bukan Islam, sebab masing-masing takut untuk menzahirkan keislaman dia. Kecuali beberapa orang sahabat-sahabat Nabi yang makruf. Mereka ni akhirnya bila turun perintah hijrah, dia serba salah. Nak hijrah, tak hijrah, nak hijrah, tak hijrah. Ya. Abu Lahab duk bantu dia, Abu Jahal duk bagi bantuan pada dia. Macam-macam projek dia dapat. Ya, macam-macam benda dia dapat. Nanti kalau hijrah, Abu Lahab kata apa? Abu Jahal kata apa? Ada orang kadang-kadang dia tahu yang dia duduk tu tempat yang tak betul. Dia tahu. Tapi dia tak ada kekuatan untuk berubah. Sama ada imannya lemah, atau faktor-faktor ekonomi, atau faktor-faktor ketakutan, takut, macam-macam. Dia bukan tak tahu dia buat penagih dadah, dia tak tahu ke dadah tak elok, dia tahu. Habis kenapa dia tak boleh tinggal? Dia tak ada kekuatan untuk tinggal. Sebab tu bila kita bila kita sembahyang, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuk pada kami jalan yang lurus. Ada dua makna. Maksud satu, tunjuk jalan. Allah tunjuk jalan. Ya, mana yang halal, mana haram, mana dosa, mana pahala, mana baik, mana buruk. Alhamdulillah. Yang kedua, kita mohon dalam ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kekuatan kepada aku untuk buat yang Allah perintah, untuk tinggal ya Allah larang. Diberi kekuatan. Ya, minta kekuatan untuk tinggal benda haram. Bukan mudah tuan-tuan. Ya, bukan mudah. Walaupun dia tahu benda tu benda tak elok, walaupun dia tahu benda tu benda haram, bukan mudah untuk tinggal. Dia kena ada kekuatan. Sebab tu hijrah tu, himpunan kekuatan tersebut ledakkan, baru berlaku hijrah.
Tanpa ledakan kesedaran, ledakan keimanan pada Allah, ledakan takut pada hari akhirat, ledakan nak pahala besar, hasil ledakan tersebut baru berlaku proses hijrah. Tapi sahabat ni, golongan ni, tak ramai. Dalam sirah berkatakan belasan orang. Dia tak hijrah. Dia tak hijrah, tak apalah satu bab. Dia telah ingkar perintah Nabi. Tetapi yang paling bahaya sekali, ini kesan dia tuan-tuan, yang takut ni bukan yang pertama ni. Bila dia tak hijrah ke Madinah, dia duduk di Mekah. Dia bergaul lah dengan masyarakat Mekah. Kan selepas itu berlaku Perang Badar. Perang Badar tu berlaku bila rombongan Abu Sufyan yang bawa balik harta yang banyak, ya, sahabat dapat maklumat. Lalu mereka keluar pada Madinah, tak ramai, ya, bukan beratus-ratus orang, 306, ada kata 313 orang. Pergi untuk apa dia? Pergi untuk menahan kabilah ni untuk ambil balik harta yang dirompak oleh musyrikin Mekah. Kan sahabat-sahabat kena rompak harta dia bila nak hijrah ke Madinah. Ya, Amr bin Auf habis hartanya dirampak oleh musyrikin Mekah. Lalu mereka niat nak tahan rombongan itu untuk rampas semula harta mereka yang dirompak oleh puak-puak musyrikin Mekah. Tapi Abu Sufyan dapat maklumat. Di mana dapat maklumat? Dia tengok tahi unta. Dia ambil tahi unta tu, dia hancurkan, dia tengok ada biji kurma. Dia kata, ini unta Madinah. Ini bukan unta Mekah. Ini unta Madinah. Kerana unta Madinah saja makan biji kurma yang ditumbuk, dihancurkan. Ya. Bila tahu ini unta Madinah, bermakna kita sedang diperangkap. Kata Abu Sufyan, kita sedang diperangkap. Lalu Abu Sufyan patah balik, masuk ke jalan lain. Akhir tak bertemu dengan Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang tunggu tak bertemu. Dan bila dia sampai di Madinah, yang tak utusan ke Mekah segera. Lalu Abu Jahal Abu Lahab mengumpulkan segera. Siapa yang ada di Mekah, semua kena pergi. Siapa yang tak hijrah, dia anggap orang yang bersama Abu Lahab musyrikin. Semua diajak. Di sinilah terperangkapnya mereka yang tak hijrah ke Madinah. Terperangkap sini. Ini bahaya tuan-tuan. Ini bahaya. Kita berkawan dengan kawan yang minum arak, katalah. Kita tahu arak tak nak, saya tak minum. Tapi satu hari, kita diperangkap. Jadi sebuah salah. Nak minum, tak boleh. Tak minum, takut kawan rasa hati. Ni majlis rasmi. Ya. Ni majlis kenamaan ni. Orang ambil gambar nanti. Oh, tak boleh. Ya. Dia sampai masa kita terpangkap begitu. Jadi bila berlaku demikian, mereka ni nak hijrah ke tak? Nak bersama Abu Lahab ke tidak? Nak pergi perang Badar atau tidak? Ni lawan Rasulullah ni, tuan-tuan. Lawan Nabi. Tapi kalau tak keluar, nanti Abu Lahab kata apa? Kalau keluar, lawan Islam, lawan Rasulullah. Ya. Keluar tu pun dah dosa dah. Dan akhirnya, mereka keluar. Inilah bahaya. Ini kumpulan yang keempat. Akhir mereka keluar, walaupun jiwa mereka, dia orang beriman. Dah mengaku Nabi sebagai Rasul. Akhirnya dia keluar juga bersama kumpulan musyrikin dalam perang Badar. Masya Allah. Ya, kita minta lindung pada Allah Ta'ala. Ya, nanti ayat Quran Allah Ta'ala menegur kumpulan ini. Ya. Bila berlaku perang Badar, mereka ni mati dalam perang Badar. Masya Allah. Na'udzubillah. Ya. Pada mulanya jaga hati. Pada mulanya takut Abu Lahab kata apa. Pada mulanya takut nanti musyrikin kata apa. Sebab mereka ni tak menzahirkan Islam. Akhirnya ikut sama dalam peperangan. Na'udzubillah. Mati dalam peperangan melawan Nabi. Mati dalam peperangan melawan Islam. Mati ya. Allah Ta'ala menerukan Al-Quran.
Innal ladzina tawaffahumul malaikah. Dan mereka yang dimatikan oleh para malaikat yang dalam perang Badar. Dalam keadaan zalimi anfusihim, dia dalam keadaan dia menzalimi diri dia. Dia zalim diri dia. Ya. Qalu fima kuntum. Maka bila dia mati, Allah Ta'ala nukilkan ayat Quran. Ditempelak oleh para malaikat Allah. Kenapa kamu jadi macam ni? Qalu fima kuntum. Kenapa kamu jadi macam ni? Kamu dah beriman, dah tahu kebaikan, dah tahu kebenaran, dah tahu mana hak, mana batin. Kamu dah tahu. Kenapa jadi macam ni? Qalu, lalu kata mereka, kunna mustad'afina fil ardh. Kami golongan yang lemah di muka bumi. Ya, nak macam mana saya ni? Tahu tak betul. Tapi kami golongan lemah. Apa yang Allah sebut? Tidakkah kamu tahu kan bumi Allah ni kan luas? Ya. Kan bumi Allah ni luas? Ya. Kenapa kamu tak hijrah? Contohnya, bila diajak kepada maksiat, bagilah alasan. Ya, bagilah alasan supaya kita tak terlibat dalam maksiat tersebut. Kadang-kadang kita orang Melayu ni jaga hati. Jaga hati ni payah tuan-tuan, jaga hati ni. Orang Melayu kan banyak hati. Sakit hati, jaga hati, bengkak hati. Ya, hati batu, macam-macam hati dia. Macam hantu juga. Orang Melayu ni paling banyak hantu. Cina hantu dia satu yang lompat tu je. Itu pun kena tampal, tumbang terus. Melayu dah banyak hantu tuan-tuan. Hantu raya, pelesik, jerangkum, macam-macam hantu. Hantu kubur lain. Bila untuk Islam, kita bagi alasan macam-macam. Pandai cari alasan untuk Islam. Ya, kenapa tak bagi usrah? Kenapa tak? Oh, minta maaf lah, mak sakit tadi. Minta maaf lah, anak tak sihat. Minta maaf lah tu. Macam-macam. Untuk Islam. Ya. Tapi bila untuk bukan Islam, untuk na'udzubillah, apatah lagi untuk lawat Islam, kenapa kamu tak beri alasan? Keluarlah. Jangan sekongkol dengan maksiat. Jangan sekongkol dengan kemungkaran. Ya, jangan sekongkol dengan kemungkaran. Ya. Tapi akhi, bukan mudah. Bukan mudah. Kadang-kadang kita menjaga perasaan tu lebih daripada kita jaga peraturan Tuhan. Hukum Allah. Ya. Kita jaga perasaan. Kita jaga. Padahalnya bukan kena mengena dengan kita pun setengah-setengah tu. Ya. Cuma Islam datang ni dalam keadaan ya, kita sepatutnya Allah Ta'ala menempelak supaya bila bulah ajak pergi berjuang, berilah alasan. Tak boleh pergi sebab ataupun keluarlah mana-mana, pergilah mana-mana supaya masa tu tak ada di Mekah. Ya. Orang tanya Abu Lahab, mana kawan ni? Oh, dia pergi niaga, dia pergi mana, di tengah pensan di rumah dia, ataupun dia tak boleh keluar sebab anak dia tak sihat, ataupun nenek dia nak kahwin. Bagilah alasan apa-apa. Ya. Bagi alasan supaya kita tidak bersekongkol dengan maksiat dan mungkar. Tapi dan jadi macam ni habis lah, masya-Allah. Nauzubillah. Ya, kalau tak mati mungkin boleh bertaubat kepada Allah. Itu golongan yang keempat. Yang akhir sekali, yang kelima, ialah mereka yang marah kepada orang yang hijrah. Dahlah dia tak hijrah, tak apalah dia tak nak hijrah. Tapi dia mengambil tindakan kepada orang yang hijrah. Ada kawan-kawan dia pakai tudung, dia ambil tindakan tak nak tegur kawan tu. Pulau dia. Ada artis yang kadang-kadang melakukan penghijrahan. Dia hilang kawan. Ya. Saya waktu jadi pensyarah dulu, ramai pelajar-pelajar saya yang alhamdulillah, yang sebahagian tu tak pakai tudung, asalnya pakai tudung. Tapi dia mari jumpa, dia kata, Ustaz, saya sejak saya pakai tudung, kawan-kawan dah tak layan, kawan-kawan dah tak peduli, tak nak berkawan dengan dia. Saya kata begini, kita boleh sedih kalau kawan yang baik hilang. Kalau sahabat yang baik hilang pada kita, kita boleh bersedih. Tapi kalau sahabat yang rosak, sahabat yang tak baik, yang mendorong kita kepada kebaikan, dia tak nakkan kita, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Khairul ashabi man iza zakarallahu anaka wa iza nasita zakaraka. Kata Nabi SAW, kawan yang baik ialah bila kamu lupa, dia ingatkan kamu. Ya. Dan dia mengingatkan kamu tentang Allah Ta'ala. Dia peringatkan, masuk waktu semayang dah kita ni.
Ya, bila kita lupa, dia mengingatkan. Itu sahabat yang baik. Dan hadis lain berkata, sahabat yang baik itu bila kamu dengar perkataannya, menambahkan ilmu. Bila tengok perbuatannya, menambahkan amal soleh. Bila kamu tengok ketakwaannya, membimbangkan kita sendiri di hari akhirat. Ya. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian ada satu kisah yang agak menarik. Ya. Kisah ini berlaku kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia anak murid ramai. Salah seorang anak muridnya bernama Yunus bin Abil A'la. Yunus bin Abil A'la. Satu malam, Imam Syafi'i mengajar. Lalu Yunus tak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i. Biasalah. Dia dalam Islam ni tuan-tuan, benda yang ada dalil tak ada masalah. Benda yang ada nas, ada dalil Quran, ada dalil hadis Nabi SAW. Itu sepakat para ulama, tak ada khilaf. Yang jadi khilaf ni ialah benda yang tak ada dalil. Benda yang tak ada nas yang jelas. Bila yang tak ada nas yang jelas, maka hukumnya pun tak jelas. Maka disitulah timbulnya pendapat para ulama mujtahid. Mujtahid ni mana ulama tu hafal Quran, ribuan hadis dalam kepala, dengan ilmu dia, dengan dia boleh mengeluarkan satu hukum dengan dia seorang. Mujtahid mutlak. Dia seorang boleh mengeluarkan fatwa. Tapi pendapat dia bukan pendapat yang ada dalil yang direct. Maka itulah timbul mazhab-mazhab. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki, ada Hambali. Kenapa ada empat mazhab ni? Kerana dalil itu, pendapat ulama ni, pada pandangan dia, dalil ni kuat. Orang kata pendapat aku tak begitu kuat. Ada yang kata, oh aku pegang pendapat lain. Dia tapi pendapat tu bukan pendapat yang direct hadis yang sahih. Maka kan itu timbul pendapat mazhab yang berbeza-beza. Ya, contohnya, ya, macam takbir. Allahu Akbar. Qiyam ke, duruh ke, macam mana? Kan ada pendapat beza. Imam Malik tak? Allahu Akbar straight je. Ya. Kerana dia tengok Nabi semayang, Nabi tak qiyam. Imam Syafi'i kata, aku nampak qiyam. Takkan Imam Syafi'i tak jumpa hadis Imam Malik yang Imam Malik pegang? Mesti jumpa. Ya. Tu guru dia. Ke Imam Syafi'i tak jumpa hadis Imam Malik tak jumpa hadis Imam Syafi'i pun pegang? Jumpa. Cuma pada pendapat dia hadis lebih kuat. Orang ni kata tak, pendapat aku orang lebih kuat. Itu saja beza. Jadi bila Imam Syafi'i mengajar, maka dia keluar fatwa-fatwa dia, pandangan-pandangan dia, ijtihad dia. Yunus bin Abil A'la ni dia anak murid. Anak murid alim lah, anak murid kanan lah. Ya. Dia tak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i. Lalu dia bangun daripada majlis dan dia keluar pada majlis Imam Syafi'i. Ni tolong ingatkan semua. Pantang dalam menuntut ilmu, kalau anda tak setuju pada guru, jangan bangun, jangan tinggal majlis kerana tak setuju dengan pendapat guru kita. Tak boleh. Nak keluar tandas tak apa. Tapi jangan keluar kerana tak setuju dengan pendapat guru. Adab. Adab menuntut ilmu. Tak setuju tak apa. Ya. Anak murid Imam Malik, mari tanya Imam Malik. Mengadu pada Imam Malik. Wahai Imam Malik, anak muridmu Syafi'i, ya, Muhammad bin Abdullah Syafi'i, dia mengatakan, ya, dia memberi fatwa tentang qiyam. Berbeza dengan pendapat kamu, wahai Imam Malik. Orang mari mengadu pada Imam Malik. Ni anak murid Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Ni orang alim punya pandangan, Masya Allah, hebat. Apa kata dia? Semua pendapat manusia boleh jadi betul, boleh salah, boleh kuat, kecuali pendapat Tuhan punya, pendapat Tuhan kubur ni. Dia tunjuk kepada Nabi SAW. Ya. Maknanya dia tidak ambil jalan untuk konfront, untuk bertembung. Dia ambil jalan untuk berbeza, tak apa. Alhamdulillah kita kan ada banyak-banyak mazhab ni. Alhamdulillah. Ya. Bukan ada masalah. Dia tak ada masalah pun. Ya. Kita pergi ke Mekah,
Kita semayang, imamkah tak zahirkan, tak kuat baca bismillah, jangan mufarakah. Ya. Ini ada satu kumpulan semayang asing. Kau nak tanya pasal apa? Pakcik semayang lain-lain ni, 4-5 orang ni. Imam tu tak sah tu. Oh hebat dia ni. Imam Mekah tak sah semayang. Pasal apa tak sah? Dia tak baca bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Yang sepatutnya pakcik jadi imam Mekah. Jadi bila hebatnya kisah ni, lalu bila Yunus bin Abi Al bangun dan meninggalkan majlis dia, ya, bila malam hari Imam Syafi'i ni datang ke rumah anak murid dia, Yunus bin Abi Al. Masya Allah. Tok Guru datang rumah. Lalu dia mengetuk pintu rumah tersebut. Lalu Yunus tanya, siapa di luar? Siapa? Kata dia, Muhammad. Muhammad mana? Banyak Muhammad di Madinah. Muhammad bin Idris. Dia ingat Muhammad bin Idris hanya ada seorang saja di Madinah, Imam Syafi'i. Dia takkan Imam Syafi'i datang rumah dia. Dan kita ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Tuku Abdullah. Tuku Allah mana? Agung. Takkan Agung main rumah. Kan? Jadi, bila dengar nama Muhammad bin Idris, dia pun buka pintu, tengok-tengok betul. Imam Syafi'i datang rumah anak murid dia. Lalu kata gurunya, kata Imam Syafi'i, wahai Yunus, selama ini kita disatukan dalam ratusan masalah. Sepakat dalam ratusan masalah. Apakah kerana satu masalah saja kita harus berpisah? Takkan kerana satu masalah kita nak balah, tak padan nak berkelahi, tuan-tuan. Nak berkelahi kes satu masalah je. Masalah apa dia? Oktoberfest. Tak ada apa. Oktoberfest ni bukan budaya Melayu, bukan budaya Cina, bukan budaya India, bukan budaya Timur. Budaya asing, tak ada kena-mengena dengan kita. Kenapa kita harus balas sama-sama kita dengan budaya orang luar? Ini bukan budaya kita. Bon Odori, bukan budaya kita. Ya. Bon Odori ini bukan budaya orang Sabah. Bukan budaya Melayu, bukan budaya Malaysia, bukan budaya kita. Bukan budaya Cina, bukan budaya India. Budaya Jepun. Amalan kepercayaan mereka yang dibawa untuk bangsa dia. Kenapa kita harus berkelahi dengan masalah budaya? Bukan budaya kita. Kita berpakat membangunkan negara dengan beribu masalah. Kita boleh bersatu. Kata Imam Syafi'i, takkan kerana satu masalah kita harus berpisah. Satu. Yang kedua, janganlah engkau berusaha untuk menjadi pemenang dalam setiap perbezaan pendapat. Kerana terkadang menjaga hati itu lebih utama daripada meraih kemenangan. Kadang-kadang tuan-tuan, jaga hati itu lebih penting. Daripada kita berkelahi nak menegakkan kebenaran, menang dalam perkara yang khilafiyah. Bukan perkara prinsip lah. Ya. Jaga hati itu keadaan lebih baik. Ya. InsyaAllah. Satu hari Sayyidina Umar Khattab mari ke masjid waktu subuh. Dia tengok ada 2 orang laki-laki perempuan tengah buat maksiat. Tapi Umar nak cepat lari tu. InsyaAllah. Okey. Kita azan sebentar. Jangan ke mana-mana. Kita beri laluan untuk azan dulu. InsyaAllah. Silakan.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. Saya ambil masa sikit lagi untuk kita habiskan kisah. Kisah menarik ini, kisah daripada Imam Syafi'i ini. Okey, saya skip dulu kisah Senoman tadi. Saya rasa kita terus pada poin penting. Kata Imam Syafi'i lagi kepada muridnya Yunus bin Abil A'la, jangan engkau hancurkan jambatan yang telah kamu bangunkan dan kamu pernah melaluinya, kerana boleh jadi suatu hari nanti engkau memerlukan jambatan tersebut. Kita dah ada hubungan dengan kawan. Jangan kita putuskan hubungan itu. Jangan putuskan. Satu hari nanti mungkin kita perlu dia atau dia perlukan kita. Okay. Kata Imam Syafi'i lagi, berusahalah dalam hidup ini agar engkau membenci perilaku yang salah. Jangan engkau membenci orang yang melakukan kesalahan. Jangan benci orang yang melakukan kesalahan. Sebab dia mungkin ada potensi berubah. Tapi bencilah perlakuan buruk dia tu. Okay. Orang yang berzina, kita benci perbuatan zina dia. Ada pun manusia, dia mungkin boleh bertaubat pada Allah. Siapa sangka orang nak bunuh Nabi, Sayyidina Al-Khattab, akhirnya dia khalifah Rasulullah dan wafat ke bumi sebelah Nabi SAW. Ya. Kata Imam Syafi'i, jangan kau benci perilaku yang salah, tapi berusaha membenci orang yang melakukan kesalahan. Engkau harus marah saat melihat kemaksiatan, tapi belapan dadalah di atas pelaku maksiat tersebut.
Ya, bila kita tengok orang buat maksiat, memang kita kena benci. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Bila kita tengok kemungkaran, kita kena benci kemungkaran yang dia buat. Tapi kata Imam Ghazali, kata Imam Syafi'i, namun kamu hendaklah berlapang dada dengan pelaku maksiat tersebut, kerana kita perlu bimbing dia, kita perlu nasihat dia, kita tarik dia, kita perlu selamatkan dia. Ya, sebab tu Nabi SAW sentiasa doa supaya kalau ikut geram nak marah, perangi saja. Doa Allah timpa laknat. Tapi tak. Sebab tujuan Allah utus Nabi menyelamatkan dia jangan masuk neraka. Ya? Jadi kalau dia mati dalam kufur, tak beriman, maka dia kekal neraka. Ya, sebab tu Nabi sedih ni bukan pasal apa. Ya, Nabi sedih kerana Nabi nak selamatkan dia. Ya. Kata Imam Syafi'i lagi, engkau boleh mengkritik pendapat yang berbeza, namun tetap menghormati orang yang berbeza pendapat. Ya. Hormati orang yang berbeza pendapat. Kita boleh tak setuju pendapat dia, tak apa. Ya. Tak setuju tak apa. Ya. Bila Harun al-Rashid datang ke Madinah, kan Harun al-Rashid ni dia kagum dengan Imam Malik. Memang Imam Malik ni hebat, Masya Allah. Dia tulis surat pada Imam Malik untuk jemput Imam Malik datang ke istana dia di Baghdad. Tapi Imam Malik jawab balik surat khalifah. Dia kata, wa amirul mu'minin, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu tu kamu kena mari jumpa guru, bukan untuk guru pergi cari kamu. Ya. Agak boleh jawab macam tu. Ni khalifah silap gayung, tak berani tu. Ya. Akhirnya bila Imam Malik datang mengerjakan haji, Imam Abu Hanif, Khalifah Harun al-Rashid datang mengerjakan haji, sampai di Mekah, ditulis surat sekali lagi kepada Imam Malik di Madinah. Jemput Malik pergi ke Mekah. Kan kita tahu Imam Malik ni tak keluar pada Madinah kecuali sekali je. Suatu mengerjakan haji. Dia tak keluar. Akhirnya waktu Khalifah datang ke Madinah, kebetulan hari itu hari giliran Imam Malik mengajar. Ya. Maka utusan datang jumpa. Dia kata Khalifah datang untuk mendengar kuliah kamu malam ni. Ya. Kata dia, boleh, cuma aku mohon supaya aku tidak benarkan mana-mana muridku yang datang kemudian melangkah bahu orang yang datang dulu. Faham-fahamlah. Walaupun Khalifah datang lambat belakang. Ya, dia tak benar melangkah. Pasal apa? Kita ni bila kuliah kan kita rapat-rapat. Ya. Saya ingat ada seorang sahabat Nabi, dia ni badui. Dia lambat mari masuk dalam majlis Nabi. Kan zaman Nabi tak ada mikrofon. Ya. Dia jenguk. Sebab dia tak dengar jauh. Ya. Kala-kala ada ruang kosong depan Nabi. Dia tengok ada satu. Ada ruang kosong. Dia pun melangkah, duduk sebelah depan Nabi SAW. Ya. Kebetulan dia duduk depan sebelahnya orang kaya. Golongan bangsawan, sahabat Nabi yang bangsawan. Nabi kan ada yang kaya. Badui ni tuan-tuan tahulah, bau dia masin ada, masam ada, hamil ada, semua ada. Seminggu, 2 minggu tak mandi tu biasa. Bila duduk dengan pakaian dia macam tu, duduk dengan sebelah kawan ni pun Allah. Cukup tak selesa. Kita pun kadang-kadang rasa tak selesa. Allah. Bau dia ni macam dia ni. Ya. Akhirnya sahabat tu bangun, pindah tempat lain. Pindah sikit. Bila sahabat ni pindah, Nabi SAW tegur, Nabi tanya dia, kenapa kamu pindah? Masya Allah. Kenapa kamu pindah, kata Nabi? Apakah kamu takut kekayaan kamu berpindah pada dia? Atau kamu takut miskin dia berpindah pada kamu? Ya. Bila Nabi tegur demikian, sahabat ni terasa bersalah. Sebab dipindah tu kerana rasa tak selesa. Ya, duduk sebelah orang miskin yang bau macam ni. Ya Rasulullah, maafkan aku. Ya Rasulullah, maafkan aku. Ya Rasulullah, demi menebus kesalahanku, demi menebus kesombonganku, ya Rasulullah, aku sanggup bagi separuh hartaku kepada badui ni, ya Rasulullah. Separuh harta nak bagi pada badui ni. Masya Allah. Nak tebus kesalahan, nak tebus dosa. Apa kata badui ni? Ya Rasulullah, saya tak nak harta dia, Rasulullah. Saya tak nak harta dia.
Nabi tanya, pasal apa kamu tak nak harta dia? Separuh harta ni. Kata Badui itu, aku takut penyakitnya berjangkit pada aku pula, ya Rasulullah. Masya Allah. Penyakit sombong. Jangan main tuan-tuan. Sombong ni bukan perlu motor besar pun, motor bunyi kuat je. Exhaust putus sebelah pun okey dah. Sombong tidak tak pada kenderaan, sombong duduk pada manusia, pada hati. Baik. Apabila ada orang yang tertimpa kesedihan, apabila ada orang datang meminta maaf kepadamu, maka maafkanlah. Ada orang dah salah, datang minta, maafkanlah, kata Imam Syafi'i. Maafkanlah. Jangan, aku tak akan ampun dosa kamu dunia akhirat. Amboi. Tak boleh. Ya, suka tak kita Allah Ta'ala ampun dosa kita? Suka. Maafkan salah sahabat kita pada kita. Ya, nak marah macam mana pun sabarlah, maafkanlah. Ya Allah, aku maafkan dia, semoga engkau ampun dosaku, ya Rabb. Ya Allah. Kita maafkan dia. Ya, ni jiwa besar kita. Ya. Sebab kalau kita maafkan dia, jiwa kita lega, tenang, fikiran kita lapang, kita rasa bahagia kalau kita maafkan salah dia. Tapi kalau kita tak maaf, aku tetap tak maaf, sakit jantung dulu, darah tinggi pun naik, ya, gauk pun kena. Ya. Tugas kita, kata dia, tugas kita ialah dalam hidup ini untuk menghilangkan penyakit, bukan membunuh pesakit. Tugas kita rawat sakit biar hilang penyakit. Bukan tugas kita membunuh pesakit. Sebab itu kalau tuan-tuan ingat lagi di Polkrai, dulu ada seorang hamba Allah namanya Pak Cu Hasan. Orang panggil Wali Hasan. Ya. Dia ni pernah masuk pilihan raya bertanding lawan Tengku Razali Hamzah dalam satu pilihan raya, ya, di Parlimen Gua Musang. Dia orang kampung je tuan-tuan. Ya, tapi hebatlah amalan dia. Orang panggil dia Wali. Wali Hasan. Memang ada karamah pun. Banyak karamah dia. Bila berlaku penyakit kuku mulut di kawasan rumah dia, kawasan kampung dia, diarahkan mana-mana lembu yang kena penyakit ditembak. Takut berjangkit yang lain. Tembak. Dia cukup marah masa tu. Ya, dia naik atas, dia khutbah. Dia naik atas mimbar. Dia kata, kita hantar anak-anak kita belajar luar negara, berjuta duit kita habis untuk dapatkan ilmu, untuk balik beritahu macam mana nak merawat penyakit. Kalau sekadar balik beritahu tembak lembu, aku pun boleh beritahu, tak payah belajar luar negara. Oh, marah dia. Ya, betul kata Imam Syafi'i, tugas kita merawat penyakit, bukan membunuh pesakit. Sebab tu doktor macam mana pun dia, ya, bila orang sakit datang, dia kena rawat. Dia tengok-tengok, ni musuh aku ni. Cucuk terus obat keras. Tak boleh. Ya. Mesti berusaha merawat penyakit tersebut, kata Imam Syafi'i. Apabila ada orang tertimpa kesedihan, dengarkanlah keluh kesahnya. Ada orang sedih, kadang-kadang tipu masalah, mari dengarlah. Kita tak boleh selesai pun masalah dia. Ya. Dia balah dengan suami dia. Dia mengadu masalah. Dia dengar je. Saya ada seorang makcik mari jumpa saya. Dia balah dengan suami dia. 2 tahun tak bertegur, tuan-tuan. Masya Allah. 2 tahun tak bertegur suami. Duduk serumah. Tak bercerai. Saya tanya dia, habis makcik, dah tak bertegur ni, urusan rumah tangga macam mana? Tulis semua. Semua pakai tulis, tuan-tuan. Ambil kertas, bawang 2 kilo, gerah, beli. Letak atas meja, suami tengok, dia beli. Suami ni rumah 2 tingkat. Suami ni atas, dia turun bawah. Suami turun bawah, dia ni atas. Yang sedapnya, waktu dia mari jumpa saya, tu dia buat anak kecil. Dalam 3-4 bulan. Saya tanya, ni anak kecil ni? Beranak ustaz, bercakap dia tidak? Oh, hebat orang Melayu ni. 2 tahun tak bercakap, beranak semacam dia tu. Apabila datang kepadamu orang yang memerlukan sesuatu, maka penuhilah keperluannya daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Almarhum Tun Gani Aziz dia pesan, berjalan ke mana-mana biar ada duit dalam poket. Biar ada duit dalam poket. Bukan untuk kita. Niat, kalau ada orang tengah perlu, kita boleh tolong waktu dia tengah perlu. Dia motor dia habis minyak. Duit tak boleh nak beli.
kita tolong bagi RM5 masa tu, besar sangat mana dia. Kita tolong sesuatu waktu dia sangat perlu, besar pahala dia. Apabila datang seseorang menasihatimu, maka berterima kasihlah atas nasihat yang disampaikan kepadamu. Terima kasihlah. Nak dengar, tak dengar, nak amal, tak amal, nombor dua. Tapi terima kasihkan dia datang bagi nasihat pada kita. Ada orang datang mengadu tentang anak kita. Terima kasih pada orang mengadu tu. Jangan beritahu, kamu jaga anak kamu, aku pandai jaga anak aku. Jangan. Sekali tu je dia beritahu. Ya, dia tak akan beritahu lagi keburukan anak kita. Terima kasih. Kita siasatlah, kalau betul, kita perbaiki. Kalau tak betul, tak apa. Alhamdulillah ada orang ambil berat tentang keluarga kita. Alhamdulillah. Ya. Apabila datang seorang, bahkan seandainya satu hari engkau hanya menuai duri, teruskan menanam bunga. Maksudnya, kebaikan kita kena terus. Walaupun tak ada hasil, tak banyak orang berubah. Bila ada azan, habis suara dia. Marilah seorang tu imam. Ya, azankan terus. Teruskan buat kebaikan. Teruskan buat kebaikan. Ya, tanggungjawab kita ialah melakukan kebaikan. InsyaAllah, ya, bila kita terus buat kebaikan, maka akan sampai kebaikan tu kepada kita. Sama ada dunia ataupun akhirat. Tentunya, amalan kebaikan tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Akhirnya saya nak sebut 3 perkara. Yang pertama, jangan tak ada masa dengan Allah. Nanti Allah tak ada masa dengan kita. Ya, tunaikan hak Allah. Ya, tunaikan hak Allah. Nasihat Allah Ta'ala sempurnakan hak kita. Yang kedua, setiap hari jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Tuan-tuan disiplin diri saya pun cuba didik diri. Setiap kali kita buka handphone pagi-pagi, buka Quran dulu. Jangan buka Facebook dulu, jangan buka WhatsApp dulu, jangan buka tengok yang lain dulu. Kalau tengok yang lain dulu habis masa. Start dengan buka Quran dulu. Ya, sekurang-kurang satu muka kita baca Quran dulu, kemudian buat tengok yang lain. Dan akhir sekali yang ketiga, jangan tinggal sedekah. Ya, jangan tinggal sedekah. Orang tanya kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Syekh Junaid ni kan hebat, manusia hebat. Wahai Syekh Junaid, aku tengok Allah murahkan rezeki kamu. Aku pelik tentang kamu. Macam mana Allah Ta'ala murahkan rezeki kamu, kamu tak banyak kerja tapi rezeki sentiasa datang pada kamu. Kata Syekh Junaid, kalau kamu nak Allah murah rezeki kamu, kamu jaga 3. Pertama, bacalah suratul Waqi'ah pada setiap malam. Bacalah suratul Waqi'ah pada setiap malam, dijamin rezeki oleh Allah pada hari esok. Hadis Nabi SAW. Yang kedua, kamu jangan tinggal sembahyang sunat duha. Kerana sunat duha itu sunat yang mengundang rezeki Allah Ta'ala kepada kita. Yang ketiga, kamu jangan tinggal sedekah. Kata muridnya, aku ni malas. Dalam 3 ni, kalau aku nak buat satu saja, tapi nak Allah murah rezeki mana satu? Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, kalau kamu nak buat satu saja, kamu jangan tinggal sedekah. Yang lain tak apalah. Tak nak baca suratul Waqi'ah malam tak apa, tak nak sembahyang duha tak apa, tapi jangan tinggal sedekah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita malam ni, insya-Allah. Maafkan saya ambil masa lebih sikit malam ni sekali-sekala. Yang panjang umur jumpa semula insya-Allah. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa radna wa rada'na ya arhamar rahimin. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wa hdina subulas salam wa najina min fawahsyi ma zahara minha ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu